Selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita masuk dalam tajuk seni foto. Mari kita fahami dahulu apa itu fotografi. Ya, Okey. Perkataan fotografi berasal daripada perkataan Greek iaitu foto. Bermaksud cahaya dan grafin bermaksud melukis. Seni foto merupakan satu bidang dalam teknologi pendidikan yang menggabungkan teori, amali dan daya kreativiti seseorang untuk menghasilkan imej-imej fotografi yang berkualiti. Contohnya, kita ambil satu gambar, kita ubah sesuai dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Di sini beginilah maksudnya. Seni foto adalah salah satu cara berkomunikasi dengan bentuk visual. Ya, betul. Contohnya kita sampaikan satu foto kepada kawan kita. Kita punya kawan tahu kita sedang berada dalam keadaan mana, sedang buat apa. Ini ya satu komunikasi, betul kan? Foto yang diambil biasanya menggambarkan sesuatu maksud. Penciptaan kamera pinhole merupakan asas dalam bidang seni foto yang menunjukkan bagaimana imej pada foto berhasil. Okey, mari kita lihat beberapa contoh foto yang diambil yang sangat cantik dan berseni. Okey, mari kita lihat ya. Definisi dan fungsi kamera pinhole dalam fotografi. Kamera pinhole merupakan kamera yang paling ringkas. Kamera ini terdiri daripada kotak kedap cahaya dengan satu lubang jarum dan kertas foto atau filem pada arah yang bertentangan. Konsep kamera pinhole berdasarkan teori optik. Cahaya yang masuk melalui lubang kecil akan memancarkan imej pada arah yang bertentangan. Kita boleh nampak dalam ilustrasi ini. Dalam gambar ini menunjukkan bagaimana kamera pinhole ini berfungsi. Objek apabila dipancarkan masuk dalam satu kotak kedap ini digambarkan sebagai kamera akan menjadi songsang. Okey, kita lihat. Inilah contoh kamera yang pertama sekali dicipta untuk merakam ilustrasi ataupun imej yang pegun sahaja. Okey. Kenapa? Kerana lubang yang kecil hanya membenarkan sedikit sahaja cahaya yang masuk. Jadi, hanya imej pegun sahaja boleh diambil. Okey, seterusnya. Ciri-ciri imej yang terhasil daripada kamera pinhole. Dengan kamera pinhole ini, apakah ciri-ciri foto yang dihasilkan? Mari kita lihat. Semakin kecil lubang, imej yang terhasil akan menjadi semakin terang dan jelas. Manakala semakin besar lubang, imej akan menjadi kabur pula. Kamera berbentuk silinder akan menghasilkan imej yang cembung seperti penggunaan lens fish eye. Hal ini kerana kertas foto ataupun filem yang melengkung mengikut bentuk silinder. Okey, seterusnya kamera berbentuk segi empat pula menghasilkan imej yang normal dan juga rata. Kerana keadaan filem di dalamnya diletakkan secara lurus dan juga rata. Okey. Satu lagi, kedudukan jarak di antara kertas foto dengan lubang juga akan menentukan kelebaran sudut cahaya. Semakin dekat dengan lubang, sudut akan menjadi lebar sehingga cahaya yang sampai pada permukaan kertas foto akan menghasilkan gambar yang lebar. Mari kita lihat di sini. Kamera pinhole. Hasil foto kamera pinhole silinder pula dia akan berbentuk begini, bulatan. Kan sebab filemnya diletak secara melengkung. Okey. Ini adalah satu konsep macam mana imej terhasil dengan kamera pinhole. Mari kita lihat sejarahnya pula. Sejarah kamera pinhole dalam fotografi. Kamera pinhole telah dicipta oleh seorang saintis Islam yang bernama Ibn Haytham, iaitu pada tahun 965 sehingga 1040 Masihi.
Beliau menggunakan kamera pinhole untuk membuktikan fakta bahawa cahaya bergerak dalam satu garis lurus dan penglihatan dihasilkan oleh cahaya yang bergerak ke dalam mata kita. Kita tahu bahawa dalam sains kita tahu juga apabila cahaya masuk ke dalam mata kita, mata kita akan ada satu paparan skrin di situ akan memberitahu bahawa ada imej yang masuk ke dalam mata kita, dan imej itu akan terpapar dalam otak dan kita nampak benda itu. Walaupun nampak macam spontan saja, kita nampak contohnya aircon, pendingin hawa itu kita nampak. Terus kita boleh pancarkan, itu. Tetapi ini berlaku dalam beberapa saat sahaja. Ini adalah konsep yang digunakan untuk menghasilkan kamera pinhole. Okey, jadi seterusnya kita lihat pula. Mari kita lihat. Dalam muka surat 130 ini ada latihan, iaitu cikgu minta kamu siapkan dalam buku latihan kamu, lengkapkan peta pemikiran di bawah apa itu kamera pinhole sebenarnya. Inilah kamera yang terawal sekali dihasilkan. Definisi, ciri-ciri imejnya macam mana? Tadi yang ada 4 ciri tersebut kan. Sejarahnya macam mana? Siapa yang menghasilkan kamera pinhole ini? Fungsinya untuk apa? Ini perlu lengkapkan. Okey, untuk muka surat 132 pula, sebenarnya setiap pelajar ini boleh menghasilkan satu kamera pinhole. Tadi cikgu terangkan tentang asas kamera pinhole ini, betul kan? Berdasarkan kepada pengetahuan dan kefahaman, anda akan menghasilkan kamera pinhole menggunakan bahan-bahan kita semula. Mari kita lihat apakah bahan yang perlu digunakan di sini. Yang pertama adalah pen atau pensel, pin dan pisau sahaja. Bahan pula ialah bekas tube silinder yang kosong dan bersih, pita, pelekat, aluminium foil dan kertas suri. Kamu perlu ada aluminium foil kalau boleh beli di kedai. Yang pertama sekali, lakar garisan kira-kira 3 inci dari bahagian bawah tube silinder. Tube silinder itu digunakan. Potong tube mengikut garisan itu. Maksudnya kita pisahkan silinder itu kepada 2 bahagian, satu bahagian kecil, satu bahagian yang lebih panjang. Tebuk lubang menggunakan jarum pada bahagian bawah tube silinder A yang pendek tu. Di bawahnya dibuatkan satu lubang. Lepas tu yang ketiga, lekatkan kertas suri pada penutup tiub dan letakkan di hujung terbuka pada bahagian bawah tube silinder tadi. Jadi yang nampak ini yang sudah siap ni. Yang keempat, lekatkan tube silinder B yang dipotong pada atas penutup tiub. Yang kelima, balutkan aluminium foil di sepanjang tube silinder agar kedap cahaya. Tidak ada cahaya yang dapat masuk kan. Gunakan pita pelekat, selotip lah. Hasil kamera pinhole yang telah siap. Kita boleh gunakan untuk melihat macam mana foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera pinhole ini. Jadi sebagai rumusan untuk seni foto, sebenarnya tajuk ini hanya memberikan satu pendedahan kepada pelajar tentang pendedahan sedikit saja tentang seni foto yang terawal sekali, yang paling asas sekali. Nanti apabila kamu naik ke tingkatan 3 dan 4, kamu akan dieksplor, akan didedahkan dengan lebih banyak macam mana menghasilkan sekeping foto yang cantik. Mari kita lihat dahulu definisi kamera pinhole. Kamera paling ringkas sebenarnya menggunakan konsep kotak kedap cahaya yang mempunyai lubang kecil. Cahaya memancarkan imej pada arah bertentangan.
Seterusnya kita lihat fungsinya pula. Sebenarnya kamera ini sangat ringkas. Jadi fungsinya hanya merakam objek yang pegun sahaja. Maksudnya foto yang pegun sahaja. Ya, untuk video tidak sesuai. Itu sebab ini ialah kamera yang paling awal dicipta. Seterusnya yang ketiga ialah ciri-ciri image kamera pinhole. Ciri-ciri macam mana? Bersifat nyata, songsang, size image lebih kecil. Saiz lubang yang kecil menghasilkan image yang jelas kan. Lubang yang besar menghasilkan image yang kabur. Kamera silinder menghasilkan image cembung. Manakala kamera yang segi empat menghasilkan gambar yang rata. Okey. Dan seterusnya jarak kertas dengan lubang menentukan kelebaran sudut cahaya. Okey, lepas tu kita lihatlah sejarah bagaimana kamera pinhole ini tercipta kan. Okey. Dicipta oleh Ip Haitham. Okey. Membuktikan fakta tentang teori cahaya. Okey, sejarahnya cahaya bergerak dalam satu garis lurus. Ini ialah salah satu konsep yang digunakan untuk menghasilkan kamera pinhole. Penglihatan dihasilkan oleh cahaya yang bergerak ke dalam mata, kan? Kamera pinhole menyamai prinsip kamera obscura. Okey, jadi itu sahaja untuk seni foto. Sedikit sahaja sebenarnya yang diterangkan untuk asas seni foto ini ya. Teknik-teknik untuk menghasilkan foto yang cantik ataupun teori yang lain akan dipelajari semasa kamu meningkat ke tingkatan yang lain. Yang penting sebenarnya dalam zaman sekarang gadget ini sangat umum. Hampir setiap manusia memegang atau memiliki sebuah telefon bimbit pintar. Betul tak? Sebenarnya seni foto ini kalau kita mahu explore dedakan dengan lebih mendalam, dia akan menjadi sesuatu yang amat menarik, interesting. Okay. Tetapi untuk tajuk 11 ini dalam tingkatan 2, kita hanya didedahkan dengan asas, iaitu bagaimana seni foto ini berkembang dan sejarahnya. Jadi itu sahaja yang kita belajar untuk tajuk 11 seni foto ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.